Di dalam sebuah hadis an Abi Salmah anna Aisyah radhiyallahu anha haddatsatahu qalat lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aksara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullu yaqulu khudhu min amalin ma tutiqun fa inna Allah la yamullu hatta tamallu wa ahabba as-salati ila an-nabi sallallahu alaihi wa ahabba as-salata ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi wa in qallat wa kana idza shalla dawama 'alaiha aw kama qala riwayat al-Imam Bukhari. Baik, sebenarnya dengan Sya'ban dan masuk Ramadan ini kita baca sedikit berkenaan dengan ini. Hadis ini ada dua. Satu diriwayatkan oleh hadis first class oleh Imam Bukhari. Satu, dan yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Maksud dia lebih kurang sama, tapi matan dia lagi sedikit. Lagi sikit ya matan dia. Baik. Daripada Abi Salmah, kita baca Al-Bukhari. Bahasa ini first class. An Abi Salmah anna Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, dia cerita. Kata dia, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahra aksara min Sya'ban. Rasulullah ni dia tidak pernah melaksanakan puasa lebih banyak dalam bulan selain daripada bulan Sya'ban. Nabi Muhammad ni kalau nak dibanding selain daripada bulan Ramadan, start daripada Muharram, siapalah kepada Habib. Nak banding dalam bulan Sya'ban lah, Nabi ni puasa lebih daripada bulan-bulan lain. Baik Muharram, baik Safar, baik Rajab, baik Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jamadul Awal, Jamadul Tsani. Ini yang paling banyak sekali yang puasa. Fa innahu kana yasumu. Dan maka sesungguhnya adalah Rasulullah ni dikatakan berpuasa dalam Sya'ban ni kullu, semua 30 hari. Nabi puasa dalam bulan Sya'ban 30 hari straight. Sebab apa Nabi puasa 30 hari? Ada sebab-sebab yang tertentu. Nak dibandingkan dengan bulan lain. Dalam bulan Sya'ban ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu dia tidak ada kelebihan. Dalam bulan Sya'ban ni kelebihan dia hanya puasa ya. Yang lain tiada ada. Dalam bulan Sya'ban. Dalam khutbah bawah ni tuan-tuan dibaca oleh Pak Khatib, khutbah tu seluruh ni Kelantan. Dia menggunakan hadis dhaif, hadis munqati'. Sepatutnya pihak majlis dia kena kaji dulu sebelum dia buat tauhid. Saya kata hadis munqati', hadis tu hadis terputus sanad dia. Satunya dia tak boleh sebab dia hadis tu dia melibatkan masalah aqaid, akidah. Dia tak boleh berhujah. Itu syarat dalam hadis. Satunya dia kata bahawasanya orang yang mati hari Jumaat akan terlepas daripada azab kubur. Tak ada mana-mana hadis tuan-tuan. Di dalam Sunan Sittah, Sunan Sab'ah ataupun Sunan Tis'ah tidak ada mana-mana hadis yang menyatakan bahawa orang mati hari Jumaat ini akan dilepaskan daripada azab kubur. Tak ada. Carilah tak ada. Yang ada adalah hadis dhaif. Hadis munqati' ataupun hadis mursal. Atau hadis matruk. Dia banyak hadis. Itu satu. Yang kedua dia kata mati syahid akhirat orang mati hari Jumaat. Alah, tak ada. Saya baca dah hadis ni tuan-tuan. 3 minggu yang lalu. Orang mati syahid ni dah ada 6 kategori ya. Itu pun digabungkan di antara hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim dah tu. Orang mati syahid ni akhirat dia ada syahid dia ada. Ada 3 yang mati syahid. Satu syahid dunia akhirat, ini fisabilillah. Yang kedua dipanggil syahid akhirat. Ada 6 kategori. Syahid dunia ni, kalau sekiranya orang tak pakar. Syahid akhirat ni dia ada 6. Satu adalah maq'un. Orang yang kena wabak epidemik. Yang kedua orang mabtun. Orang yang sakit dari perut, kanser perut, sebagainya. Yang ketiganya orang yang ditertimbus oleh bangunan. Yang keempatnya orang yang lemah. Yang kelimanya orang yang fisabilillah berjual Palestin.
Dan yang keenamnya adalah orang yang fisabilillah. Lain orang yang berjihad fisabilillah dengan fisabilillah ni orang yang belajar, orang yang buat kebaikan, mana-mana kebaikan ni fisabilillah. Dia sedekah tu nak buat masjid, tiba-tiba dia kadang dia bersedekah tu fisabilillah, dia meninggal. Itu dipanggil syahid akhirat. Dan Nabi tambah satu lagi, riwayat daripada Al-Iman Ibnu Majah setiap saya disahih. Yaitu orang yang mempertahankan diri dia daripada diceroboh, mempertahankan isteri ataupun anak-anak dia, ataupun mempertahankan harta dia. Itu dimasuk dalam syahid akhirat. Mati jemaah tidak ada. Itu satu keserapan yang dibuat oleh majelis. Kena betul. Ini pentingnya hadis, sebab tu saya kata. Sebab tu apabila orang bercakap berkenaan dengan hadis, tuan-tuan, dia kena ayat status. Itu penting. Mana-mana ustaz yang ngajar di mana-mana di masjid, dia wajib dia kena ayat status. Tak boleh kita ayat status. Kalau tak boleh nak baca hadis saja. Dia tanya, ustaz ni hadis lagu mana? Kalau comel lagi, riwayat daripada siapa dia, ustaz? Baik. Jadi Rasulullah ni dia tidak pernah melaksanakan puasa nak dibandingkan dengan bulan-bulan lain, melainkan bulan Syaban lah yang paling banyak Nabi berpuasa. Sebab boleh dikatakan Nabi berpuasa kullu semuanya. Sebulan, 30 hari. Sebab apa? Biar dulu. Yaqulu, kata Rasulullah, khuzu min amalin ma tutiqun. Nabi kata, Nabi bersabda, Nabi ayat kepada sahabat-sahabat dia, kalau kita nak buat perkara-perkara sunat ni, kita nak buat amalan, kita buat setakat mana yang kita mampu. Jangan kita melampaui. Jangan. Tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh. Tuan-tuan nak baca Quran ni, dia baca nak supaya orang amal, nak baca supaya sehari tu 5 juzuk. Boleh buat amal sebulan, lepas tu tinggal kosong, tak baca-baca. Kita baca mengikut kemampuan yang kita ada. Kita kerja banyak. Urusan anak bini kita banyak. Urusan kebun kita banyak. Urusan kerja kita banyak. Kita baca, tapi jangan tak baca. Tapi jangan baca melebihi. Nak semaya sunat, nak buat semaya sunat apa ni, duha. Nak buat luar 12 rakaat tak ada masalah. Tapi ikut kemampuan kita. Kalau nak buat 12, buat 12. Ataupun pakai buat 12, pakai 2, 3, 4 boleh, pakai senyap. Panas-panas ayat. Terus Nabi kata, khuzu min amali ma qutikum. Fa inna Allah la yamullu. Allah tidak pernah jemung kalau kita buat banyak sekalipun. Allah tidak pernah jemung kalau kita semaya duha 12 rakaat. Buatlah. Boleh. Lagi baik. Comel. Kita buat siapa hayat hidup. Itu terbaik. First class. Tapi kalau kita buat boleh setahun 12 rakaat. Lepas tu tinggal. Tak buat langsung. Sebab apa? Hatta tamallu. Bimbangnya takut. Nabi kata takut jemung. Allah tak pernah jemung beri hadiah, beri pahala kepada orang yang buat amal ibadah. Tapi takut-takut jemung. Sebab kita, Islam ini adalah agama toleransi. Agama pertengahan. Jangan lebih, jangan kurang. Lebih lagi takut kita jadi naik pedak. Kita akan Islam ini membebankan. Jangan. Sebab tu tuan-tuan, dalam hadis sahih, Nabi dalam hidup dia tak pernah tinggal 3 sembahyang. Ada hadis lain, ada juga. 1 sembahyang witir, 1 sembahyang sunat duha. Tapi Nabi kata memadai 2 rakaat. Nabi tak pernah buat 2 rakaat. Nabi buat 8 hingga 12. Tapi Nabi raya, hadis sahih. Jangan tinggal dalam hidup kita ni 3 sembahyang. Mana kalau Nabi raya 3 sembahyang ni penting, 3 benda ni penting, mu kena buat. Sebab ada benda. Ada benda mu akan dapat gift, dapat sagu hati daripada Allah. 3 benda. Pasal aku tak pernah tinggal, sampai aku mati, aku tak pernah tinggal. Witir, duha, 2 rakaat, Nabi kata. Tapi aku sembahyang 8 hingga 12. Tapi aku suruh buat 2. Aku tidak mampu. Aku tak apa, aku buat 8, aku buat semua 8. Satu lagi, berpuasa 3 hari dalam sebulan. Itu Nabi itu. Dan ada satu riwayat hadis daripada Imam At-Tirmizi. Dalam hayat hidup Nabi, Nabi tidak pernah semaya tinggal, semaya sunat. Rawatib, iaitu semaya sunat sebelum subuh. Dan satu lagi, Nabi tidak pernah tinggal semaya rawatib 4 rakaat sebelum zuhur. Ini hadis sahih. Boleh guna pakai dua-dua.
Baik. Takut bimbang-bimbang Allah tidak pernah jemu nak beri pahala kita, takut kita yang jemu. Wa ahabbu salata ila nabi. Hak paling aku suka semaya, hak paling aku suka, hak manusia buat aku suka ni, hak paling semaya lagu mana? Maduwi ma'alaihi. Yang sentiasa istimrar berkekalan. Hak tu hak kena. Hak paling molek. Allah suka amalan sikit wa in qallat walaupun sikit. Sikit tapi berterusan. Apakah ayat? Semaya sunat duha 2 rakaat, buat 2 rakaat je. Ada masa buat nenek pak, ada masa jangan tinggal 2 rakaat. Sampai mati. Itu terbaik. Tak ada kerja buatlah 8 ataupun ni ataupun 4. Tak ada masa lorak setara mana mesti jangan tinggal 2 rakaat. Berterusan. Tuan. Wa in qallat walaupun sikit. Baca Quran. Semua surat sehari, tak apa dah. Tapi berterusan sampai sama-sama, jangan tinggal. Daripada kita baca 3 juzuk pagi, sebulan kita baca, lepas tu tinggal lain. Mari semaya majid, panah tahid ayan untuk terapiah baru, jubah baru, orang klik muka kita, marilah 2 bulan majid, lepas tu lain, ada. Dia tengok kedai kopi lama. Kasihan. Yang mesti ma'duwima alaihi. Mesti dia istimrar berkekalan. Wa in qallat walaupun benda tu sikit kita buat, tapi itulah yang paling disukai oleh Nabi dan disukai oleh Allah. Kalau Nabi suka, Allah lebih lagi suka. Wa kana iza shalla dawama alaihi. Sebab Nabi sendiri kalau dia semaya buat solat sunat, dia ikut straight, dia tak ketinggal apa yang dia buat. Sampailah ke akhir ayat. Hadis ini adalah merupakan hadis riwayat hadis sahih. Kena berterusan. Sebab Islam ni adalah agama yang tidak membebankan umatnya. Kita asyik membebankan umatnya. Mengikut kemampuan yang kita ada. Kita ada setakat tu boleh. Kita nak sedekah, kita tak ada piti banyak. Kalau sedekah, orang baru 10 riyal sehari, baru 20 riyal sehari, baru 1000. Kita tak ada piti. Tapi wisriya. Setiap kali kita kena pastikan seriya ni mesti masuk dalam tabung masjid. Setiap kali. Maknanya satu, mengistimrarkan kita berada di masjid semua. Yang keduanya, mengistimrarkan kita dalam buat sedekah seriya. Walaupun seriya, tapi berkekalan lebih baik. Nabi kata, aku lebih suka. Daripada wis toko, wis 1000, rasanya siapa kemati tak boleh. Berterusan, berkekalan. Amalan tak kira apa dia, tuan-tuan. Apa dia atas kerja kita atas dunia ni, mesti berterusan. Jangan awak panah kayak ayat. Itu sahih. Nah, awak makan. Berterusan awak makan. Tak apa, tak nak hati kau besar. Kecil pun tak apa. Kalau tak ada, jangan tak ada. Apa kita buat? Walaupun aku sebutir pun, pakat bagi 20 orang. Pakat sikit-sikit orang. Tak ada masalah. Tapi biar ada. Aku sebutir, maaflah kata tak ada tu jual aku ni tak ada. Ada 2 butir je ada aku. Mak mari masjid tak sini ada 20 orang kau tina sebutir jatuh sebutir pakat bagi sikit-sikit orang. Tak apa dia. Tak ada masalah. Asal jangan putus. Berterusan. Pahala malaikat mari ni jamu ni besar ni. Ada orang di pahala nak kira pahala ni di pada orang ni. Mari malaikat tu mari semua. Tiba-tiba tak ada ni. Mana ni tak ada. Apa tu hang juga malaikat ni. Untuk beri pahala kamu tiba-tiba tak ada. Lagi tu nak contoh. Boleh faham tuan-tuan Kenapa Nabi Rasulullah ni puasa memilih bulan Syaban ni nak dibandingkan dengan bulan-bulan lain? Bapa. Baik. Bapanya Umamah bin Zaid. Bapa sebab Umamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qultu. Kata Umamah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah. Qultu ya Rasulullah. Dia tanya kepada Rasulullah, lam araka tasumu syahra min syuhur. Ya Rasulullah, aku tidak melihat kamu berpuasa ya Rasulullah bulan daripada bulan selain daripada bulan Syaban. Ma tasumu min Syaban. Aku tengok ya Rasulullah, aku tengok ya Rasulullah, wahai baginda, aku tengok dapat nak banding dengan bulan-bulan lain, bulan ni lah Rasulullah banyak berpuasa. Maka kata Nabi, qala Nabi SAW, zalika syahru yaghfulun nasu anhu. Ghafala. Ghain
lupa, ghafal. Lupa. Nabi kata sebab apa? Sebab bulan inilah bulan yang banyak di kalangan manusia lalai. Kita lalai. Kita duk nunggu, dalam bulan Syaban ni kita duk nunggu nak sambut Ramadan. Sama ada nak sambut Ramadan, nak makan moreh, ataupun kerana kita nak makan sedap dalam bulan Ramadan, beli, itu suku kita. Tapi dalam bulan Syaban kita tak ambil peduli. Yaghfulu nasu anhu. Manusia lupa akan yang ada sebelum Ramadan ini adalah Rajab, Syaban. Sepatutnya bulan Syaban ini adalah bulan persiapan. Kita kena puasa. Kita kena KB. Boleh sebulan dari Ramadan ini kita kena KB. Sepaling-paling tidaknya puasa 3 hari dalam sebulan. Ataupun senikon. Nabi kata. Dan satu lagi, wa bainar Rajab wa Ramadan. Dan satu lagi, wahai Umamah, Syaban ni lebih dia sebab dia diapit oleh 2 bulan yang mulia. Satu bulan Rajab, bulan Allah. Dan satu lagi kerana bulan umat aku, Ramadan. Di tengah-tengah dia itu adalah Syaban. Sebab itu lebih dia. So, kita tak tahu. Orang lupa. Dia dikapit oleh bulan umat aku dan bulan Allah. Kapit. Di situ. Wahwa, dan dia juga syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan aku nak ayat kamu juga, kelebihan bulan Syaban ini, sebab amalan manusia akan diangkat pada bulan ini. Dalam syarah hadis dia kata, dalam bulan Syaban ni, dia ada satu hari, tak tahu bila. Ada satu hari ni yang Allah akan angkat amalan ni dan Allah keterima orang dia. Tapi Nabi sendiri pun tak tahu bila. Sebab tu Nabi kata, aku puasa sebulan. Sebab aku puasa ni ke mana-mana akan kena. Akan kena ke mana-mana. Supaya juga Lailatul Qadar. Tuan-tuan, tak usah duk nyarilah Lailatul Qadar. Kalau tuan-tuan duk main ngaruh, kasi nak tunggu 10 hari terakhir, tak kena tuan-tuan. Orang tak kena. Boleh kata, ya. Boleh 1 Ramadan ni puasa dah. Lepas tu duk main judi. Tak tahu wakah. Pasal nak tupu, 20 akhir malam. Nak mari qiyamul lail. Lepas tu 1 hingga 20 Ramadan tak pernah bangun mari tahajud. Lepas tiba-tiba nak bangun 10 ribu dah tak jumpa. Apa-apa lepas. Tapi kalau kita buat straight daripada 1 hingga kepada 29 ataupun 30, ke mana-mana akan kena. Tak usah rusi, tak usah duk mikirlah. Tak usah duk mikir nak Lailatul Qadar. Orang mikir nak Lailatul Qadar ni orang tak cerdik. Kita buat kerja kita terus cara kerja Allah. Kita buat kerja kita siapa boleh tu happy. Siapa mati? Terus duk cara aku mati lagu mana, pasal apa nak cara mayat aku ni lagu mana aku. Terus duk cara tu kerja orang. Tu kerja malaikat, tu kerja orang yang hidup. Terus duk cara. Mati je lah. Terus duk ambil kerja orang. Mati mana itu kerja malaikat, kerja Allah. Tuan-tuan. Boleh tuan-tuan Sebab pada itu diangkat amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa ahabbu an yurfa'a amali. Dan aku suka sekiranya amalan aku ni diangkat wa ana shaim. Ketika tu aku puasa. Itu paling aku suka. Masa mana tu angkat doa aku ni, amalan aku ni setahun ni angkat kepada dia dalam keadaan aku berpuasa cukup. Clear. Keluar. Nabi kata. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Status dia hadis hasan. Boleh berhujjah, berakidah. Hasan dan sahih boleh. Aku suka. Amalan kita pun suka. Amalan kita diangkat ketika mana kita buat baik. Itu tuan-tuan. Itu sebab pilihan Allah. Nabi pilih. Bulan Syaban. Supaya juga kita tuan-tuan. Kita tuan-tuan, kalau diberi pilihan oleh Allah pada kita. Kalau saya sendiri diberi pilihan oleh Allah. Bila saya nak mati? Saya nak ayat kepada Allah. Saya nak mati hari Jumaat. Nak mati hari Jumaat. Dan kalau boleh mati hari Jumaat tu, ketika mana dalam bulan Ramadan. Pasal bulan Ramadan tu masa kita duduk puasa. Kalau boleh tu hari pilihan.
Kalau tu heavy pilihan. Dan ketika bulan Ramadan pula, ketika kita puasa pula, ketika mana kita terus maya. Allahu Akbar. Cukup syarat tuan-tuan. Kena hari jemaah, kena tengok hari dalam bulan Ramadan, kena kita terus maya terawih ke. Dan kalau boleh kita nak, pada hak saya sebut ni, kalau boleh nak dikuburkan di kubur bakit. Allah, tuan-tuan. Kubur bakit ni tuan-tuan, rakyat Malaysia ada 32 juta ni, sore baru rakyat Malaysia di tanah situ. Sore rakyat Malaysia. Tak tahu apa kelebihan amalan yang dia buat, sehingga dia boleh ditanah oleh mufti KJM Mekah. Istihar dia boleh tanah di bakit. Apa amalan? Kata-katanya masa nak mandi mayat tu bersinar wajah dia. Bau harum yang amat tidak boleh digambarkan oleh ulama-ulama orang mandi pasal di Baitul Haram. Amalan tu tahu amalan ke nama dia. Sehingga ulama Sudaisi kata, Sudaisi yang menjadi kesemaya iman mayat dia. Dan Sudaisi bersama ulama-ulama lain memberi kelayakan untuk ditanamkan di batu. Tuan-tuan, di khemah nanti sikit lagi kita akan masuk sana kalau dia minggu depan. Khemah nanti tuan-tuan, kita dimakitkan bersama dengan para sahabat Nabi, bersama Sayyidina Utsman, Abdurrahman As-Sahrun, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, bakit sekali dalam kubur, sekali di sekeliling kita, kita rakyat manusia biasa, tiba-tiba duduk di kalangan para sahabat Nabi. Tuan-tuan bayangkan dah lagi. Ni kalau kita tanya sini pun, bakit sekali ni, hok ni, hok tak ada maya, hok ni hok kata kau orang semua, hok ni nak serabu. Serabu. Bukan. Sungguh tuan-tuan ni, bukan seloroh ni. Kita duduk dalam kubur ni, sebab tu Nabi kata, dalam hadis saya baca dah, lama saya baca dah, bab kubur ni lama dah selesai. Saya baca dah, kubur ni, kalau boleh, nak tanah tu, jangan tanah tempat-tempat kosong-kosong. Kalau boleh kita pasti kita kubur, kita nak pergi tu, kita pesan ke anak cucu kita, tanah tempat orang molek. Sebelah orang molek. Sebab tak boleh nak tidur. Kalau kita orang molek, kita duduk sebelah orang yang tak boleh nak amal ibadat, tak boleh nak tidur kita. Bila kubur. Tuan-tuan tak boleh nak tidur. Tuan-tuan apa serabu? Dan ke mana tuan-tuan berjirai dengan orang tu biasa balah dengan bini? Rumah tereh, awak dengan batu belok. Kalau rumah hak ni, hak doa ni tak apalah, awak dengan batu belok. Rumah tereh. Masa dulu, sewa 150. Saya pernah duduk masa mula start kerja. Kalau pekong koli kena bunyi rumah kita. Banyak ke bini kita, balok dia pun ni. Kena bunyi. Kau mana kena? Kau jatuh kau tino kena. Nah, ketulah lah kubur. Gedebuk duduk bunyi. Ini bukan seloroh, ini hadis. Hadis sahih, bukan hadis main-main. Mudah samsing sangat mudah buat amal ibadat. Jumpa lah dalam kubur rakyat tak dengar. Fima kunta. Mahazar rajul. Dua kali ni ya. Apa kurang jawab lagi tu. Berguling dengan begitu kata dia. Fima kunta. Mahazar rajul. Bergerbak kata dia. Lalu saya diberi pilihan Allah. Kalau boleh lagi daripada puasa, tunggu dong ngajar masjid, tunggu dong ngajar tabok dah tu senyap lagi. Yang menerima. Tapi itu semua ketentuan Allah. Tapi nak ayat kepada tuan-tuan, hari jemaah bukanlah satu indikator menunjukkan seorang itu baik. Mati hari jemaah, mana-mana orang yang mati hari jemaah tidak membuktikan ataupun tanda ataupun indikator seorang itu adalah orang yang baik. Tidak. Siapa ayat kepada orang mati ni, jemaah ni orang molek? Tak ada. Tidak ada satu pun indikator. Hari itu memang hari molek. Berapa ramai orang kafir yang mati hari jemaah? Molek dia kan? Berapa ramai orang kena gantung hari jemaah? Molek kata. Berapa ramai orang tu merapok tu mati? Berapa ramai orang pusat pelacur dia tu mati? Ataupun hotel tu. Hari jemaah. Nak gaya lah hari kerja. Hari pertanyaan COVID. Gua mau dulu mati hari jemaah. Hari dalam Islam ni, hari Asar, hari Komik,
esok asar tu bermula dah hari Jumaat. Dan dia berakhir pada petang lepas mayasa hari Jumaat selesai Jumaat. Lepas asar hari Jumaat tu sudah masuk hari Sabtu dah. Sepuluh hari ni. Dia sudah masuk hari Khamis ni. Bukan Rabu hari Khamis dah ni. Lepas asar. Asar esok baru selesai hari Khamis. Tidak. Mati hari Jumaat bukan nak menggambarkan seorang itu baik. Tapi mati hari Jumaat itu adalah mati yang baik. Sebab Rasulullah sendiri, Rasulullah SAW, dia ada hikmah. Allah mematikan dia pada hari, apa dia? Hari Isnin. Nah, dia mati hari Isnin. Rasulullah. Dan ada riwayat ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika mana dia menjelang kewafatan dia, ketika mana nazak dia di dalam sakaratul maut, dia tanya anak dia, isteri kepada Rasulullah, lepas Rasulullah wafat, dia jaga ayah dia. Dia tanya, wahai anakku, hari ni hari gapo? Dia tanya ayah dia. Dia tanya anak dia, hari ni hari gapo? Anak dia kata, Aisyah kata, ayah, hari ni hari Senin. Dia angkat tangan, ya Allah, ya Rahman, ambillah nyawaku pada hari ini. Sebab hari inilah merupakan hari diambilnya nyawa rakan akrab aku, yakni Rasulullah. Dia minta supaya dia mati hari Isnin. Dia tidak minta hari Jumaat. Ini tuan-tuan. Nah, insya-Allah. Itu Sayyidina itu apa ni? Itu apa ni? Sayyidina Abu Bakar. Dan itu tidak membuktikan bahawa hari Jumaat itu adalah hari orang mati itu adalah orang yang baik. Tidak semestinya itu orang baik. Ini tu. Apa jua hari yang kita mati, itu terserah kepada Allah. Serah kepada Allah. Semua hari, start daripada hari satu sampai kepada hari Jumaat, semua sama berlaku. Asalkan kita mati dalam husnul khatimah. Asalkan kita, yang penting kita buat persiapan kita untuk kita nak menghadapi mati. Mati hari apa tidak penting. Sebab itu bukan indikator yang baik. Pentingnya saat ketika mana menghadapi saat kematian. Cuma minta Allah jangan ambil ketika mana kita dah tengah buat maksiat. Itu jasa. Tengah kita duduk kata supuh ke orang. Buat mati berbong-bolong. Mau jatuh. Kuat dah kata ke orang ni. Nyawa dah lebih mati. Atau mati ketika orang poso, kita tak poso. Itu makan banyak orang takut dah tengok. Makan cepat-cepat. Lekat. Lekat orang dia tekuk. Tengok terlelak nyawa. Berubah mati. Tak silap betul. Nah. Orang ni takut tak poso. Takut rigak ni. Terlelak orang dia. Tu dia terima mandi. Terima mandi ni dia getah. Guru-guru lekat tekuk. Lepel lah memang. Syukur tuan-tuan. Jodoh saya ajak ni. Berapa ramai orang mati terlelak orang dia. Saya klik pada mesin. Klik pada mesin. Klik pada mesin. Dia klik tak habis lagi. Dia klik pakai nasi. Lekat nasi. Tak mati. Memang. Belah mana tuan-tuan? Buat kat ondel-ondel ni berat lagi ondel-ondel ni. Mok darah retina saya. Pakai coklat. Waktu ngorek. Belum masuk ngorek. Betul? Lekak. Adik dia tepuk. Mok darah dia. Bosu. Tepuk. Mok jatuh coklat. Mata. Paling nyawa. Mati. Memang. Boleh puasa ni ingat baik-baik. Nak buat moreh ondel-ondel dengan teri mandi. Nak ingat. Makai beringat. Retina tu jangan dia buat kursi-kursi. Dia buat betul lelaki. Puasa mati. Makai kena ajak beringat. Makai slow. Jangan ada orang-orang. Itu. Ingat tuan-tuan. Hari Jumaat. Baik. Banyak hadis-hadis yang menceritakan, hadis sahih yang menceritakan bahawasanya hadis Imam Bukhari yang mengatakan amalan itu diangkat sekali setahun. Ada hadis sahih yang menyatakan ada boleh-boleh lain yang Allah angkat amalan. Bahkan dalam sehari itu 2 kali sehari. Baik, kita tengok hadis riwayat Imam Bukhari. Ini hadis yang ayat penting hadis. Berarti kena rojok banyak tuan-tuan hadis.
Baik, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abu Hurairah, Nabi kata, yata'aqabuna fikum al-malaikatu bil-laili wal malaikatu bin-nahar. Malaikat warna seksi ayo mak. Body agak berat. Ha. Yata'aqabuna fikum. Yata'aqabu ni. Apa ni? Ni. Allah yata'aqabu ni bergile-gile. Malaikat sia dan malaikat malam ni. Allah menetapkan malaikat raqib dan atid ni kiraman katibin. Dia ada shift. Siang dan malam. Siang iaitu katanya di sini wal malaikatu lai wal malaikatu bin nahar wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Dia dua-dua malaikat ni dia berkumpul pada semaya dua semaya. Semaya asar dan semaya subuh. Dia turun. Sekali. Semaya zuhur, asar, dia tengok. Dia tengok kita. Ayatnya Allah ni prihatin. Dua kali dia ambil cara pada umat Allah hamba dia. Dia tugas malaikat. Kiraman katibin. Waktu asar dia tengok. Tuan-tuan ada mana waktu asar? Sebab itulah tuan-tuan. Saya bersyukur. Allah tak ambil lagi nyawa saya. Masa saya masuk duduk kerja. Sebab kita patching tu. Ada hikmah Allah buat. Bayangkanlah tuan-tuan, apabila kita duduk kerja, kita tak ada buat amal ibadah. Tak ada. Saya pergi semaya subuh ni, hari jemaah asar. Nak pergi tak ada kita nak klik. Tak ada. Tak nak kata kau orang kerja, tak ada. Tak ada sibuk. Sebab potong lagi pukul ni 17 subuh. Berhambak nak pergi, tak ada nak semaya, kena nak kerja lagi. Dia tu saya ambil lagi. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Syukur pada Allah. Kalau ambil maknanya kuranglah amalan kita menghadap dia. Kok sedih je. Pecing pun. Dia alpa lagi. Ini kasih. Pecing tu dia alpa lagi. Dia main serabu. Dia main. Tak ada dia nampak lagi dia 70 kali kalau mati. Nah. Umur 70 kita pergi masjid. Masuk bawah 70. Rasa salah ke 10 ni. Segar ni pasal cek hospital tak ada ke satu. Segar. 80 kali ni biar dulu. Masuk 80 ni segar lagi ni cek hospital tak ada ke satu. Jatuh molek gini-gini. Walping beleping. Tak ada apa-apa. Itu tak sih. Kau masuk kerja tu doa ada cerah pada Allah. Jadi malaikat ni dia berkumpul hari Senin pada fi salatul asri. Dia duduk situ wa salatul fajri. Thumma ya'ruju allazi batu fikum. Kemudian lepas hari apa ni setiap hari ni, setiap lepas maya asar, dia naik. Allah panggil dia. Naik. Fayas'aluhum wa huwa a'lam bihim. Allah tanya, malaikat. Sedangkan Allah sudah tahu. Cuma formaliti ya. Allah nak tanya sebagai nak gambarkan bahawa Allah ini adil. Dan Tuhan tak tanya, Tuhan tahu. Tak tanya malaikat. Tapi Tuhan beri tugas kepada malaikat. Maka ikut formaliti dia tanya. Fayas'aluhum, dia tanya malaikat. Kaifa taraktum ibadi? Lagu mana mu tinggal hamba aku ketika mana waktu asar? Malaikat naik. Malaikat ni akan sebut, malaikat nahar ni akan sebut si fulan bin si fulan. Yaqulu taraknahum wa hum yusallun. Mereka duduk semaya. Dia sebut sorang-sorang. Orang ni duduk semaya. Si fulan bin si fulan duduk semaya ya Allah. Si fulan bin si fulan duduk semaya ya Allah. Si fulanah binti si fulanah binti fulan duduk semaya. Maya disebut satu. Disebut tuan-tuan. Al-Bukhari status pertama first class hadis. Dia tanya wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kata malaikat tu kata aku juga masa aku siapa pun duduk semaya juga ya Allah. Dia sekali ke maya subuh, dia tanya, doa apa untuk tidur, doa ngakau lagi ya Allah. Dia kata, ya. Malaikat tanya, semaya di masjid. Dia tanya orang masjid lah, atau rumah itu dia tanya. Dia tanya masjid. Dia tanya rumah dia.
Eh? Apabila nama duk sebut semua kali setiap hari naik jumpa Allah, naik jumpa Tuhan, jumpa Allah Subhanahu Rabbul Izzah, tanya siapa dia, si fulan bin si fulan. Tuhan kata apa, hak ni semua mukon ni ya. Mukon ni sebab kita, sebab saya. Dia mengajar tu, mukon ni hak mari semua. Ada mukon lain. Saya tak kata tu, saya kata lihat hati saya. Allah pula gitu juga. Dia tanya ke malaikat, mukon ni yang mari. Lepas tu kalau kita mati tuan-tuan, nak mari sembahyang dengan jenazah di masjid. Dia tu kalau hak boleh hidup tu, hak tak pernah mari hidup kaki masjid. Dia kalau boleh, dia tak suri orang mari masjid. Dia tak suri mari mayat dia di masjid. Kalau dia boleh berkata-kata, saya. Haram dia bawa dia mari ke masjid. Tapi hak hidup ni anak-anak ni bawa mari ke ketik atau imam nak sembahyang, nak ambil barakat mayat di masjid. Dia mari duduk di mayat di depan tu imam. Malaikat hak duk mari ikut dia ni, serabut basuh ni mari juga. Basuh tak patah ni mari juga sini. Malaikat akan kata, sebab tak ada tengok muka. Sebab kita tak ada tengok orang mari, tengok orang lain mari. Mari majlis, siapa dia ni? Orang baru ni, siapa dia? Siapa dia? Sebab kita. Kita ni hamba Allah, malaikat hamba Allah. Dia pun lagu tu sifat dia. Siapa dia ni? Mari. Dia kata, lihat. Tak kata depan dia, bukan nak tanya depan orang. Siapa dia ni? Mari. Apa kerja kita tanya dia. Tapi kita kata lelaki, siapa dia? Tanya kita sama-sama di mana. Orang mana? Orang bagus kan? Mari sini, majlis kita ni. Comel majlis. Orang mari majlis kita, orang kena ke majlis kita ni. Nah, tiba-tiba tak pernah mari, tiba-tiba mari mayat malaikat kata basuh ni, buat berapa? Kan jam, kau tanya jadi. Ya, buat ni tak main kasar. Dia tak main lembut, main kasar. Buat ni main jalan. Tapi kalau orang duduk besok, duduk semaya, duduk jemuk 5 waktu. Malaikat kata Allah, tak ada lah hamba Allah yang soleh. Tak ada seorang kurang ke ahli masjid. Allahu Akbar, Allah doa. Allahumma billahu. Malaikat tu doa Allahumma billahu. Warhamuhu wa'afihi wa'afwan. Malaikat tu doa. Itu hadis, bukan main-main tuan-tuan. Itu makhluk daripada kita. Kita lebih mulia daripada dia. Apabila kita orang beriman, dia lebih hormat kita daripada dia. Dia akan doa kepada kita Allah. Tapi kalau mari kita ada bahasa nak sepak pun baru kapuk. Tak kalau buat tu sepak, dia bukan siapa dua masjid. Tak tahu duduk mana dia buat tu sepak. Malaikat. Dia besar. Saya nak gambaran tuan, tu boleh fikir tak? Itulah gambaran orang yang tak semaya. Saya dah bawa ni kan semaya ni adalah merupakan satu amalan yang istimewa yang dipanggil oleh Allah untuk difardukan dia. Tiba-tiba kita buat main. Mu puasa aku tak panggil Nabi mari menghadap aku. Mu buat zakat aku tak panggil Nabi. Nabi mu akan menghadap aku. Tapi semaya aku panggil. Besarnya semaya. Mu buat main-main. Amalan lain tuan-tuan buatlah bisa setara mana. Buatlah sedekah 400 juta, 400 bilion tu. Tapi semaya tidak dikira. Amalan pertama yang akan dikira adalah semaya. Cukup semaya baru dikira amalan lain. Tak cukup semaya tolak dulu lain. Tak kena main. Betul amalan main. Tapi berapa ramai orang yang puasa tapi tidak semaya. Ramai. Betul tak saya? Ramai orang berani puasa. Tapi orang semaya tak. Berapa ramai orang yang keluar zakat. Berapa ramai orang yang sedekah tapi semaya tak. Berapa ramai. Nak semaya ni payah ni. So, kalau nak main masjid, bayar di rumah pun bayar. Kalau mari main masjid ni tak first class. Ni. Malaikat kata ni. Mati pun ni. Orang baik ni. Memang. Nak mereka sepuluh kita lah mati. Allah, haji ni tak ada dah. Allah tak ada dah. Kecik buat kita. Masjid Al-Qudur. Dulu tempat dia duduk sini semua. Masjid tak seorang lain, Masjid Al-Qudur. Mati orang kita mati. Dulu dia duduk nyanda situ semua. Sini pak yang nyanda. Pak dia duduk maya semua orang dipilih sebab dia tu. Orang kecik baik. Begitu juga malaikat. Orang baik ni Allah tak ada dah seorang. Dah tak ada. Kita ada kalau masuk arwah ni ada kan. Dia lah turun lewat semaya sekali. Sipel Quran dulu, sipel mana-mana orang molek tutup aku. Kita hidup kecil. Malaikat lah gitu juga. Tapi kalau mung tak pernah mari duduk kaki masjid, mung dengar bel pun azal dia panggil tak dengar. Mung basuh pun orang ke plastik. Orang ke plastik ni. Ni dia tunggu. Kita akan jumpa tuan-tuan.
Hari kiamat tahu dia tak ada boleh ni. Ni, bumi yang tempat kita jujur atas belakang dia, dendai dengan orang. Dia minta dengan hari-hari dengan Allah supaya mati kau ni, dia nak kapit berat ni. Dia minta dengan Allah. Dan kita jumpa. Ataupun lepas pada raya. Bumi. Tunggu ni. Dia dendai. Ya Allah. Mati kau dia ni. Dia kata, nanti jangan. Jangan. Ya dulu. Tak apa maksud dia. Dia berai mulut. Nak kapit. Lah. Musuh bisa sangat ke dunia. Musuh sibuk sangat dengan dunia sehingga mau lupa pada aku. Dia beri rezeki padamu. Tuan-tuan. Itu malaikat. Itu riwayat Al-Imam Bukhari, tuan-tuan. Bukan main-main, tuan-tuan. Allah tanya itu adalah sebagai pemeliti. Allah tunjuk gambarkan Allah ni adil. Allah ni nak gambar manusia tidak adil. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang tak bersalah tapi dikatakan bersalah atas dunia hukum mahkamah dunia. Berapa ramai orang yang bersalah tapi dianggap tidak bersalah. Berapa ramai atas dunia. Orang yang bersalah kecil tapi dianggap dosa besar, anggap salah dosa besar. Tapi orang yang buat kesalahan besar tapi dianggap dosa kesalahan kecil, dibebaskan nanti. Berapa ramai? Jumpalah di padang mahsyar akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah buat ni semua ni supaya manusia tahu. Tujuan Allah buat kiamat ni ada sebab. Okey. An Abi Hurairah, kita habis sikit lagi dah. Tapi tak ada tengok mata, tak ada tengok dia orang abu ni. Tak ada tengok dia. Kalau takut belum dia nak tengok Allah Allah. Tapi depan saya tak tengok saya bu. Saya tengok ada tengok dia nak buat dia ni. So lagi ada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wa yaumal khamis. Ingat. Pintu syurga ni tuan-tuan, Allah buka seminggu 2 kali. Pintu syurga. Allah buka seminggu 2 kali. Ini hadiah untuk umat dia, hamba-hamba dia. Hari Senin dan hari Khamis. Sebab tu dipardukan, disunatkan. Bukan padu. Disunatkan berpuasa pada Senin dan Khamis. Sebab saat Nabi ada kan, aku lebih suka. Kiranya amalan aku ni diangkat pada hari Senin dan Khamis. Sebab amalan akan diangkat pada Senin dan Khamis. Jadi ke mana mau puasa? Maka Allah akan bagi istimewa hari Senin dan hari Khamis sebagai hari keputeraan, pelepasan, pengampunan. Fayaghfiru likulli 'abdin. Allah akan bagi keampunan. Supaya raja wi keampunan. Raja setahun sekali ya. Wi keampunan, agung wi keampunan, agung wi separuh. Allah wi sepenuh. Agung wi separuh kan dak tu haji ni. Dia boleh wi sepenuh, tapi wi separuh. Allah dia wi semua kan. Fayaghfiru likulli 'abdin, dia akan mengampunkan semua hamba-hamba dia melainkan 2 makhluk. Hak dia tak ampun. Dia tak terima doa ni. Siapa dia? Yang pertama, la yusyriku billahi syai'an. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Jangan duakan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Kalau tidak menyekutukan Allah, dosa. Jangan kuat main bomo. Bomo sia. Bomo boleh tapi bomo dengan ayat Al-Quran lain lah. Ini bomo sia. Wono patung batu gua ni saya ni tak boleh. Itu syirik. Melebihi makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Hama tu ya, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Kiamat tu ya tuan-tuan. Dulu saya berat. Umur saya dulu, sehari orang. Lan yusibana. Tak akan mungkin terkena musibah. Illa ma kataballah. Melainkan apa yang telah dituliskan oleh Allah. Illa ma kataballahu lana. Kepada kita. Orang buat sihir kita baca ayat ni, amat acak-acak kali, dia kebalik semula tu ayat. Yang keduanya, illa rajulun kanat bainahu wa baina akhihi sahna. Mana-mana di kalangan kita yang balah dengan saing dia, tak bertegur siapa. 2 makhluk ni Allah kata kepada malaikat, anzir hazaini hatta yustalih. Pending dulu doa dia. Pending dulu. Tahan dulu doa dia, aku tak terima. Sehinggalah dia berbaik. Diulang 3 kali dalam hadis Nabi kata, atau kama qala riwayat Al-Imam Muslim. Sahih.
Hok mana-mana balah dengan sayang-sayang dalam Jumaat masjid, tuan-tuan doa, sebab apa tu tak terima? Sebab Allah pending. Kalau tahan dulu sebab selagi mana kita tak baik, baik baru Tuhan terima. Bawa akak, naik guru-guru naik lalu. Itu betul dekat Islam. Sebab itulah tuan-tuan, Islam ini dia benci pada manusia yang suka benci-membenci antara satu sama lain. Ya tuan-tuan, jangan. Kita hidup atas dunia ni, cuba juga utama sekali saya nak nasihat. Kalau kita nak main politik, mainlah politik. Tapi jangan siapa kita benci-membenci satu sama lain. Sebab Islam tidak pernah mengajar kita berbenci. Main politik lah. Tuan-tuan nak pilih siapa dia tuan-tuan hak minat, itu hak tuan-tuan. Itu hak masing-masing. Tapi jangan nak menghuduh ke orang lain. Tuan-tuan lepas saya sendiri ke tuan-tuan, lepas ngundi selesai. Selesai buat. Baik, sawi mari masjid. Jangan duk balah-balah. Apatah lagi dengan adik-beradik kerana politik. Allah. Siapa ajar ni semua? Semua ni adalah iblis yang mempengaruhi kita ni supaya kita berada dalam keadaan baik. Al-muslim akhu muslim la yazlimu wa la yahqiru wa la yahzulu. Al-muslim akhu muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh bihasbi mar'in an yahjura akhah fawqa salasati layal. Haram turunnya darah. Bagaimana kita tidak baik dalam tempoh 3 hari. Mudah-mudahan jangan biar dalam hati kita ni biar ada ketenangan. Jangan dalam hati kita ni ada kebencian kepada orang lain. Dosa. Kita tak boleh apa tuan-tuan, boleh dosa. Takut amalan kita ni kita akan menjadi orang yang muflih daripada masyarakat. Kerana ada sakit hati, ada benci-membenci antara satu sama lain, menyebabkan amalan kita ditolak oleh Allah. Kerana kita tuduh orang lain. Jadi saya setakat itu dulu. InsyaAllah kita bertemu di lain masa. Minggu depan ada sekali lagi. Aku liqauli haza wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa dafa'anna syarrahu. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله